Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi, tadi kita sudah belajar cara untuk mengikat isi padu pepejal. Okay, isi padu pepejal, benda yang keras gitu. Jadi, ada dua cara untuk mencari. Satu menggunakan kubus, satu menggunakan rumus. Jadi, sekarang kita akan belajar pula cara mengikat isi padu cecair. Jadi cecair ni adalah apa-apa benda yang cair lah. Okay? Contohnya macam air, ataupun minyak, ataupun air gula. Jadi yang penting benda tu cair kita boleh. Okay? Kita boleh sukat isi padu cecair ataupun benda-benda yang cair. Okay? So isi padu cecair ni dia merujuk kepada ruang yang diisi oleh cecair dalam sesuatu bekas. Jadi apa maksud dia adalah sini contohnya cikgu ada satu bekas. Okay? Isi padu ni adalah maksudnya ruang. Okay? Ruang yang diisi oleh cecair dalam sesuatu bekas. So contohnya kalau cikgu ada satu bekas. Okay? Cikgu ada satu bekas kosong. Lepas tu contohnya cikgu ada satu cawan air. Ini cikgu isi. Okay? Contohnya cikgu isi. Cikgu ada air dekat sini dan cikgu isi dekat sini. So isi padu adalah apa-apa ruang, ruang yang diisi oleh cecair. Diisi oleh contohnya ni air, so diisi oleh air contohnya. So itu adalah maksudnya isi padu cecair. Okay, apa-apa benda cecair. Contohnya kalau ni minyak, contohnya kalau ni minyak pun, so maksudnya apakah ruang yang diisi oleh minyak. Contoh. Jadi itu adalah maksudnya isi padu cecair. Apa-apa ruang, apa-apa ruang yang diisi oleh contohnya air, contohnya minyak, contohnya air gula, air garam. Jadi ruang diisi dalam suatu bekas oleh cecair. Jadi untuk mengukur isi padu cecair kita ada dua cara. Kita ada dua cara. Macam tadi pun kita untuk mengukur isi padu pepejal ada dua cara, jadi isi padu cecair pun ada dua cara. Mengukur luas pun ada dua cara. Jadi semua luas, semua isi padu cecair ataupun pepejal semua ada selalunya dua cara. So dua cara untuk mencari ataupun mengikat isi padu cecair. Yang pertama adalah alat tidak piawai dan juga alat piawai. Jadi yang ni cikgu akan bincangkan sedikit. Cikgu akan bincangkan dengan lebih dalam nanti. Jadi alat tidak piawai dengan alat piawai dia sama dengan bila kita mengukur kan cikgu ada ajar hari itu alat tidak piawai dengan alat piawai. Jadi alat tidak piawai ni adalah apa-apa benda yang contohnya tidak mempunyai apa-apa sukatan. Tidak mempunyai apa-apa sukatan. Contohnya kita ingin mengukur menggunakan gelas. So gelas, contohnya gelas tu tidak ada nombor dekat sini. So itu adalah alat tidak piawai. Ataupun contohnya kita ingin mengukur menggunakan sudu. So bila sudu ni tidak ada nombor, maksudnya dia alat tidak piawai. Ataupun contohnya kalau kita mau mengukur guna mangkuk, contohnya dia tidak ada nombor, kan? Jadi dia alat tidak piawai. Kalau alat piawai ni maksudnya dia ada nombor. Contohnya kalau kita tolong ibu buat kek, tu ada nombor selalunya. Ibu cakap, okey, ambillah 20 ml, 1 liter. Jadi itu adalah alat piawai. Bila ada nombor, nombor maksudnya dia adalah alat piawai. Kalau alat tidak piawai, maksudnya mereka tidak ada nombor. Itu adalah cara yang paling mudah untuk kamu ingat dan juga kamu faham. Tapi kalau kamu tidak faham, kamu boleh nanti cikgu selalu. Lagi kita tengok macam ni. So alat, contohnya alat tidak piawai. Alat tidak piawai, kalau kamu tengok sini, ni adalah alat tidak piawai. Kalau kamu tengok ni, periuk, kita tidak ada sukatan dekat dalam ni. Bila dia tidak ada nombor contohnya, so dia bukannya alat, dia adalah alat tidak piawai. Cerek ni pun kadang-kadang ada cerek yang tidak ada nombor, jadi dia adalah alat tidak piawai. Ni lagi besen. So kadang-kadang ada kebanyakan yang besen memang tidak ada nombor, jadi dia adalah alat tidak piawai. So yang ni lain sikit. So ni adalah alat piawai.
Bila kamu nampak ada nombor, okey, kamu ada nombor sini, sini ada nombor, sini pun ada nombor sebenarnya. Jadi adalah alat piawai. Itu paling mudah untuk kamu faham. Ini ada nombor, so dia adalah alat piawai. Ini tidak ada nombor, ini alat tidak piawai. Itu paling mudah untuk kamu faham. Okey, jadi kalau contohnya kamu menggunakan alat tidak piawai yang tidak ada nombor, cara kamu kira adalah contohnya bila kamu ada jug. Okey, bila kamu ada jug, kalau kamu tuang ke dalam gelas, contohnya kamu ada air dekat dalam ni kan, kamu tuang dalam gelas, air di dalam ni bersamaan dengan 3 gelas contohnya. Okey. Contohnya kalau kamu ada cedek, lepas tu kamu tuang dalam gelas. Satu. So kita ada 1, 2, 3, kita ada 6 gelas. Okay. Dan contohnya kalau kamu ada kotak susu, okay, kamu ada kotak susu, lepas tu kamu tuang satu dalam gelas, kita ada 4 gelas. Okay. Bila kamu ada mangkuk, contohnya, kamu tuang satu-satu dan kita akan ada 3 gelas. So, ni macam mana cara kamu ukur. Okay, cara kamu ukur menggunakan alat tidak piawai. Contohnya, kamu cakap, okay, untuk buat kek ni, kita masukkan 1 gelas air. Okay, untuk buat kek, okay, untuk buat kuih, contohnya, kita masukkan 1 gelas minyak, contohlah, okay. Jadi sebab itulah contoh kalau kamu pergi dapur, lepas tu ibu kamu buat kek, ibu kamu buat kuih, lepas tu kalau kamu tanya, mungkin ibu kamu akan cakap, oh senang buat benda ni. Masukkan 1 gelas air, setengah cawan minyak contoh. Jadi itu adalah cara kamu kira menggunakan alat tidak piawai. Okay, sebab gelas ni dia tidak ada nombor dan ibu kamu boleh cakap, oh ni 3 gelas. Okay. Lepas tu untuk buat kek ni masukkan 1 gelas. Ataupun untuk buat kek coklat ni kita masukkan 2 gelas contoh. Jadi itu adalah cara kamu mengukur isi padu, okay, cecair menggunakan alat tidak piawai. Okay, so contohnya kotak susu ni dalam ni ada contohnya 1 liter. Okay, so bila kamu tuang, kamu boleh cakap, oh, 1 kotak susu ni bersamaan dengan 4 gelas. Okay, itu adalah soalan yang selalu kena tanya dalam subjektif. Okay, mereka akan tanya, okay, contohnya kotak susu ni berapa gelas? Okay, ataupun cedek ni, kalau dituang, berapa gelas kita akan dapat? Okay, so itu adalah cara ukur. Lagi, contohnya kalau ibu kamu tanya, okay, jadi adik berapalah satu kotak susu ni? Kamu cakap, oh, dia bersamaan dengan 4 gelas lepas saya tuang ke dalam gelas. Okay, jadi isi padu dia adalah 4 gelas. Okay, jadi kalau kamu dah faham, kamu boleh tanya cikgu. Lagi, kalau contohnya kalau kita ada alat piawai. Okay, alat piawai macam cikgu cakap tadi, dia ada nombor. Okay, nombor dan juga nombor. Bila ada nombor, kamu kena ada posisi mata ataupun kedudukan mata yang betul. Contohnya kalau kamu ingin sukat, okay, kamu ingin sukat yang ni lah, okay, cikgu bagi. Lepas tu dia dah bacaan kan. So, kamu punya mata mesti tepat, okay, mesti tepat melihat benda ni. Okay, so itu adalah kedudukan mata yang betul. Ni adalah yang betul, tidak boleh dari atas, tidak boleh dari bawah, dari tepi, dari kiri, dari kanan. Kedudukan yang betul adalah bila dia lurus macam ni. Itu adalah untuk kamu kira kalau menggunakan alat piawai ataupun alat yang ada nombor. Okay. Jadi itu adalah slide yang terakhir dan kita akan tengok lagi video yang seterusnya. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, okay, kamu boleh tanya cikgu seperti biasa dan kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya.